Alhamdulillah, pada hari ini saya telah dipilih untuk bertanding di kerusi N13 Simpang Jeram bagi PRK 2023 ini. Dan sepanjang satu minggu saya bersama dengan rakyat daripada pelbagai golongan, sama ada lelaki atau wanita, sama ada Islam ataupun bukan Islam, daripada pelbagai bangsa, sama ada Cina, Melayu ataupun India. Beberapa perkara atau dapatan telah saya temui. Dan saya akan bincangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang berlaku di Simpang Jeram ini. Yang pertama, isu yang dibangkitkan oleh penduduk di Simpang Jeram ialah isu yang berkaitan dengan banjir yang sering berlaku. Dan banjir ini berlaku saban tahun. Bukan sahaja pada tahun ini 2023, tapi pernah berlaku 2022, 2021. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, pada 2006 berlaku banjir besar di seluruh Muar, Keluang, Batu Pahat, Segamat, yang merupakan banjir yang paling besar dalam negara. Tapi itu berlaku sekali, dan berlakunya banjir tersebut adalah disebabkan angin air pasang yang besar, di samping hujan yang melanda bahagian sebelah sini beberapa minggu. Tapi pada kali ini, walaupun hujan hanya sekitar, mungkin kita kata satu hari ataupun kurang, telah berlaku banjir-banjir kilat. Dan tempatnya kita tahu, yang sering berlaku banjir di tempatnya kita tahu, sebabnya pun kita tahu, iaitu peparitan yang tidak diselenggara dengan baik. Maka saya merasakan perlu ada suara yang membangkitkan isu ini bagi mengatasi masalah banjir yang dihadapi oleh masyarakat. Itu satu isu yang disuarakan oleh masyarakat di sekitar Simpang Jeram. Saya juga bertemu dengan anak-anak muda yang memberikan komen berkenaan dengan fasiliti sukan yang tidak mencukupi. Kalau ada gelanggang futsal pun di Simpang Jeram ini, hanya satu sahaja yang berfungsi, disebabkan tidak ada maintenance kepada gelanggang-gelanggang tersebut. Saya hadir ke gelanggang sepak takraw petang tadi. Begitu juga masalah yang dihadapi di pelbagai lapisan, di pelbagai kawasan, sama ada kawasan perumahan atau kampung-kampung. Justru saya merasakan perlu diperuntukkan sedikit daripada peruntukan kewangan negeri khusus untuk belia-belia di Simpang Jeram ini. Dan yang paling menyedihkan dalam ketika saya melakukan kempen ialah keluhan-keluhan di kalangan peniaga-peniaga kecil. Keluhannya apa? Keluhan yang sering diutarakan ialah barang yang didapati sebagai di dalam memproses produk mereka telah naik sebelum daripada ini. Kalau dulu katanya, ya, harga beras mungkin RM26 bagi beras tempatan, tetapi malangnya beras tempatan ni sangat-sangat sukar untuk didapati di dalam pasaran. Akhirnya beras yang mereka terpaksa beli ialah beras super import. Dan pada hari ini beras super import 5% telah naik daripada RM26, RM27 ke RM36 pada hari ini. Jadi apa implikasinya? Implikasinya harga makanan yang mereka sediakan telah meningkat daripada biasa. Dan apa kesannya? Pelanggan-pelanggan di kalangan peniaga-peniaga kecil ini berkurangan. Dan ada yang mengatakan kepada kami, apa yang mereka dapat beberapa bulan yang lalu, sekarang harganya, jumlahnya semakin berkurangan. 30% pendapatan bulanan telah berkurangan. Kalau dulu mereka dapat RM2,000 sebulan, pada hari ini mereka hanya mendapat RM1,400. Dengan RM1,400 itulah mereka terpaksa untuk membayar sewa rumah, membayar utiliti bulanan, membayar harga installment kereta dan sebagainya. Bayangkan tuan-tuan, apa yang akan berlaku kepada masyarakat ini pada masa-masa yang akan datang. Dan masalah beras ini, kita takuti pada bulan November harga akan semakin meningkat. Disebabkan apa? Disebabkan pengeluar beras di rantau Asia ini, iaitu Thailand dan Vietnam, akan sama ada mereka suka ataupun tidak suka, akan menaikkan harganya. Kerana apa?
food security di negara-negara Asia Tenggara ini tidak dapat dikawal. Dulu pernah dicadangkan di Singapura akan terbentuknya sebuah food bank, sebuah gudang makanan kepada penduduk di Asia Tenggara. Tetapi saranan tersebut tidak disambut oleh negeri-negeri ataupun negara-negara di Asia Tenggara. Akhirnya apa yang akan berlaku? Thailand dan Vietnam selaku pengeluar beras utama Asia Tenggara akan menjual harga yang lebih tinggi kepada sesiapa yang boleh menawarkan harga yang lebih tinggi, iaitu negara-negara yang juga memakan nasi sebagai rutin mereka, iaitu negara-negara Timur Tengah. Dan akhirnya beras import kita semakin meningkat dan beras tempatan tidak ada di pasaran atas pelbagai sebab. Di antara satu sebab itu ialah ada usaha sabotaj di kalangan pengusaha-pengusaha untuk tidak mengeluarkan beras di pasaran. Itu yang kita takuti. Sebab itu kita rasakan perlu pemantauan oleh KPDNKK kepada masalah yang melanda negara pada hari ini supaya kita dapat kontrol dan kawal harga beras ini. Sebab yang akan terkesan ialah peniaga-peniaga kecil kita. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya telah melihat semua ini, saya membawa satu manifesto kepada penduduk Simpang Jeram, iaitu Simpang Jeram Sejahtera dan Berpendidikan. Tujuan saya ialah untuk memberikan kesejahteraan kepada penduduk Simpang Jeram ini, dan saya akan cuba untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk Simpang Jeram ini, regardless sama ada mereka daripada pelbagai bangsa ataupun agama. Dan yang kedua, saya merasakan perlu kepada anak-anak di Simpang Jeram ini dikumpulkan data-data dan melihat sama ada berapa persenkah daripada adik-adik kita ni yang tertinggal dari sudut pendidikan mereka di peringkat tertinggi. Jadi mudah-mudahan atas usaha ini kita dapat memberikan perkhidmatan yang baik. Dan pada masa yang sama, kita merasakan perlu wakil daripada Simpang Jeram ini, satu suara yang boleh membawa cadangan-cadangan yang konstruktif kepada kerajaan negeri pada hari ini. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, kerajaan yang ada di negeri ini pada hari ini ialah Kerajaan Barisan Nasional. Pakatan Harapan walaupun di pusat mereka mengatakan kerajaan di Johor ialah Kerajaan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, tetapi secara realitinya Pakatan Harapan tidak berada dalam kerajaan. Dan apabila Pakatan Harapan tidak berada dalam kerajaan, kedudukan mereka adalah di tengah-tengah dan mereka tidak tahu sama ada hendak bertindak sebagai pembangkang yang konstruktif ataupun mereka menjadi sebagai sebahagian daripada kerajaan yang memberikan idea. Jadi tujuan dan tugas kita sebagai pembangkang atau pengimbang di Johor ialah untuk memberikan idea-idea yang baik untuk kebaikan masyarakat di Simpang Jeram dan juga insya-Allah masyarakat di Johor. Jadi dengan itu saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, gunakanlah peluang 4 atau 5 tahun ini untuk memberikan peluang kepada Perikatan Nasional mewakili tuan-tuan dan puan-puan di dalam Dewan Undangan Negeri Johor, di dalam memberikan idea-idea yang konstruktif dan juga cadangan-cadangan yang baik untuk kepentingan masyarakat sama ada di sini ataupun di Johor. Dengan itu saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan pada 9 September 2023 untuk keluar beramai-ramai. Sempurnakanlah tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan di dalam proses demokrasi pilihan raya kecil N13 Simpang Jeram dengan mengundi calon perikatan Dr. Mazri Yahya calon nombor 1. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.